Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini pengajian yang berkaitan dengan tahsin dan tadabbur. Saya mengambil satu tajuk, yaitu tajwidul azan wal iqamah. Bukan ayat Quran, tapi azan. Tajwidul azan, mentajwidkan azan, wal iqamah, dan iqamah. Jadi saya kena tulis dulu lafaz-lafaz azannya. Kita akan lihat apakah perbincangan ulama tajwid berkaitan dengan lafaz azan itu. Mentajwidkan azan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Betul. Ha? Betul. Asyhadu Betul. an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya. Hayya 'alal falah. As-salat khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Berkali kan? Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini adalah lafaz azan dan tambah satu azan subuh. Jadi saya nak bacakan bagaimana hukum tajwid dalam azan. Jadi perhatianlah ya sama siapa yang azan. Nak ambil perhatianlah sama-sama kita, siapapun. Sepatutnya orang yang azan itu ialah menjelaskan, mengumandangkan dalam azannya dan juga memperbaiki iqamahnya. Kama yang bagi alal muazzin ayyujawwidul azan, seperti mana semestinya ke atas orang yang azan, muazzin itu, bahawa ia mentajwidkan azan, lafaz azan, wal iqamah dan juga qamat. Wa yafiqu fi tajwidil azan, dan melaksanakan, mengitbaqkan, mempraktikkan pada hukum-hukum tajwid pada azan. Seperti mana yathbiqu fi tajwidil Quran sawa'un bisawa'in. Ini dari kitab Haqqu Tilawah, kitab tajwid lah. Kita yang pernah saya cerita sebelum ni, buku tajwid Haqqu Tilawah li ta'lim tajwid, riwayat Hafs an Asim oleh mengarang dia saya punya tak berjelas betul state juga dulu, tak dapat yang asli, oleh Syekh Husni Husaini Syekh Osman, Husaini Syekh Osman, cetakan Maktabah Al-Manar, Zarqa Al-Urdun. Urdun ni Jordan lah. Dalam bab tajwidul azan wal iqamah, mentajwidkan azan dan iqamah. Jadi dia kata, si muazzin, orang yang azan itu sepatut dia mentajwidkan lafaz-lafaz azan dan iqamah itu mengikut seperti mana mentajwidkan Al-Quran juga. Ni itu lafaz azan, kita cuba lihatlah. Pada waqaf dan juga ibtida. Bagaimana kita nak mewaqafkan azan tu, lafaz azan tu, dan bagaimana kita nak memulakan. Sepatutnya mewaqafkan ke setiap lafaz-lafaz azan itu mengikut hukum-hukum tajwid juga. Kalau di hujung kalimah bisukun, dengan sukun. Seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, Akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Tidak bolehlah gitu kan? Kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Akbar juga. Itu yang dikata dengan mematikan sebutan azan di hujung kalimah itu dengan bisukun. Mentajwidkan huruf seperti mana sepatutnya, mengeluarkan huruf-huruf daripada makhrajnya dengan serta memelihara sifat-sifat setiap huruf dan juga mentahqiqkan maknanya, membetulkan hukum-hukum matnya juga.
al-mudud. Al-mudud ni hukum mat yang panjang tu lah. Bimaqdaril mudud, makna ukuran mat itu pada azan khilaf bainal mazahib, berbeza pandangan dari kalangan mazhab. Wa atwalu mat samahu bihi asyar, maknanya ada yang memanjangkan mat itu sampai kepada 10 harakat. Nanti saya cuba bagi contoh. Waqila, dan ada yang mengatakan sampai kepada 14 harakat, 14 harakat. Sab'a alif al-alfat, makna dengan 7 alif. 7 alif 14 harakat. Hukum mat itu kan mat asli 2 harakat saja. Mat jaiz 5 harakat, mat aril sukun 6 harakat, paling panjang pun 6 harakat. Tetapi dalam azan di sini mengikut kitab Haqq Tilawah ni, dia kata kadar azan itu walaupun berbeza pandangan mazhab, ada yang mengatakan 10 harakat, boleh sampai 10 harakat, dan ada yang mengatakan sampai 14 harakat. Kemudian dengan menjaga daripada kesalahan-kesalahan yang mungkin akan berlaku. Kebanyakan yang berlaku dari kalangan muazzin melakukan kesalahan-kesalahan dalam azan ialah ziyadatul mat an haddihi, yaitu menambahkan mat daripada had yang sepatutnya. Ketika mana seperti memanjangkan pada hukum madlin. Dalam azan tu mana ada hukum madlin? As-salatu khairum minan naum. Naum tu, naum, nun waw mati di atas naum, bertemu dengan satu huruf di ujungnya dengan membaca dengan waqaf, maka dia menjadi hukum madlin. Itu madlin. Jadi berapa harakat sepatutnya. Dia kata kesalahan yang selalu berlaku ialah dengan memanjangkan mat lebih daripada had yang sepatutnya, seperti memanjangkan hukum madlin bil wawi sakinah, yang pada waw yang berbaris mati itu, fi qawlihi, yaitu as-salatu khairu minan naum. Janganlah memanjangkan sebutan huruf waw itu melebihi daripada harakat yang sepatutnya. Miqdaru harakatain atau 4 harakat atau 6 harakat. Dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat pada madlin. Jadi kalau lebih pada itu, as-salatu khairun minan naum, 2 harakat. As-salatu khairun minan naum, 4 harakat. As-salatu khairun idgham ma'luna, minan wajib bergunnah, minan naum, 6 harakat boleh. Di Mekah kita dengar berapa harakat? 2 harakat saja kan? As-salatu khairum minan naum, itu je. Tak tahulah itu Mekah, tapi di sini dia kata boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Mengikut hukum tajwid lah. Itu yang pertama. Kesalahan kalau lebih daripada itu menjadi satu kesalahan kerana lebih daripada hadnya pada hukum madlin. Kesalahan yang kedua yang selalu berlaku ialah waziyadatul mat asli an harakatain bi alif lafzul jalalah. Ni Allah,
Allah tu lafzul jalalah kan, Allah, perkataan Allah. Dia kata menambah mad asli daripada dua harakat pada alif lafaz jalalah Allah tu. Hina wasliha bima ba'daha kama lahu zada fi qouli ta'ala Allahu akbar. Tu Allahu akbar. Macam mana caranya? Ini sama-sama ya. Kalau saya ada semak satu contoh azan oleh seorang azan, sedap azan dia, iaitu di Masjid Istiqlal Indonesia. Sedap, azan dia sedap. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali kan. Jadi kerja panjang-panjang tu macam mana? Masjidil Haram pun Allahu akbar, Allahu akbar, itu kan lebih kurang lah Masjidil Haram. Ini yang saya cerita ni ulama tajwid. Ulama tajwid cerita gini, dia menekankan tajwid walaupun azan itu adalah sunat, walaupun azan itu sunat. Kita baca lagi. Jadi daripada sini dia kata menambah mad asli daripada dua harakat pada lafaz jalalah Allah hina wasliha bima ba'daha kama law zadahu biqawli Allahu akbar. Jadi maknanya pada Allahu akbar ni dulu pun pernah saya ikuti satu kursus oleh Tan Sri Muhammad Ismail. Tuan-tuan ingat Tan Sri Muhammad Ismail yang imam Masjid Negara tu, dia yang terakhir dia imam di Masjid Putrajaya, dah besar dah balik Terengganu agaknya. Dia pun menekankan tentang azan ni jangan melebihi daripada had-had yang sepatutnya lah, walaupun benda itu sunat. Jadi dia bagi contoh, ada contoh azan dia yang dirakam oleh RTM dulu lah, sekarang tak keluar lah. Dulu ada dia bagi contoh macam tadi kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bagi contoh gitu je, kerana dia berpegang kepada kitab ni. Tak aku tilawah. Orang tajwid kan, Quran. Tapi tadi ada pendapat mengatakan sampai 14 harakat tu bukan pada lafaz jalalah ya, itu pada mad alif sukun nanti. Ni hujung-hujung asyhadu an la ilaha illallah, tu mari sukun hujungnya. Tu boleh. Jadi lafaz jalalah sepatutnya tidaklah terlalu panjang. Tapi contoh yang banyak kita dapati, hatta Masjidil Haram pun walaupun Allah yang pertama tu kadang-kadang tak panjang, tapi ada juga yang memanjang, kebanyakan panjang lah. Allahu akbar, Allahu akbar pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Lebih kan? Maknanya boleh jadi 3 harakat atau 4 harakat. Walau bagaimanapun tidaklah sampai kepada hukumnya haram. Pendapat saya lah, tidak sampai sebab benda ni sunat ni. Cuma orang tajwid dia menjagalah. Sebab apa? Walaupun lafaz azan ini bukan ayat Al-Quran, lafaz azan bukan ayat Quran, tetapi dia adalah tanzil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam kitab ni, kalimatul azan tauqifiyah
nuzila biha al-wahy ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahu bil manam adada min as-sahaba al-kiram minhum Umar al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kalimatil azan, maksudnya kalimah azan ni adalah tauqif. Tauqif ni maknanya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dapat daripada mana? Rasulullah dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kitab, ada satu kitab Sabilul Muhtadin bab azan, tuan-tuan boleh lihat sana ada huraian tentang azan. Rasulullah SAW menerima lafaz-lafaz azan ini ialah pada masa Isra' dan Mi'raj. Pada masa Isra' dan Mi'raj. Dan lafaz azan itu adalah, dia kata tadi, diturunkan dengan wahyu juga. Ala qalbi Sayyidina Muhammad, ke atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wara'ahu bil manam, dan dia mendapatnya daripada mimpi. Wara'ahu bil manam adada minas sahabat, dan juga mendapat lafaz-lafaz azan ini dari kalangan sahabat-sahabat melalui mimpi mereka, seperti mimpi daripada Sayyidina Umar al-Khattab, kemudian mimpi daripada Abdullah bin Zaid. Mereka dapat mimpi itu, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan itulah lafaz azan dan memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid, dan juga minta Abdullah bin Zaid panggil Bilal bin Rabah supaya dia lebih lantang suaranya. Maka selepas itulah maka disyariatkan azan ketika nak apabila masuk waktu untuk menyeru umat Islam menunaikan solat. Jadi wa kalimatil azan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, dua kali juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali juga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dua kali juga. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dua kali juga. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sekali. Lafaz Allahu Akbar dua kali lah, macam mula-mula tadi 4 kali kan. Dan ditutup dengan la ilaha illallah. Wa yuzadi bil azan, dan ditambah pada azan subuh ba'da hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini ada di dalam kitab ni yang menerangkan tentang lafaz-lafaz azan. Kemudian saya tambah lagi uraian tentang yang dia kata tadi, wa aksaru ma yaqa'ul muazzin bil lahan. Kebanyakan apa yang berlaku dari kalangan tukang-tukang azan melakukan kesalahan-kesalahan berikut. Pertama tadi ialah menambah mat, hukum mat yang 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat pada lafaz madlin. Lebih daripada 6 harakat lah maksudnya. Lebih daripada 6 harakat itu menyalahi tajwid. Yang kedua ialah menambah mat asli pada lafaz al-jalalah, Allah. Allah lebih daripada 2 harakat. Jadi yang bagusnya 2 harakatnya. Tapi kalau lebih pun tidaklah menjadi satu hukum haram pula cuma menyalahi dari sudut tajwid lah, kerana dia adalah mat asli. Kemudian yang ketiga ialah wat tarji' bil madil far'i, iaitu tarji' pada mat far'i. Apa mat far'i? Mat far'i itu lain pada mat asli lah. Mat aril sukun, mat abad, mat badal misalnya, mat apa lagi, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, itu semua hukum-hukum mat far'i. At-tarji' bi madil far'i haitsu
Yumawwidul muazzin, maknanya mengalun-alunkan muazzin suaranya ketika memanjangkan hukum-hukum mat. Misalnya apa? Seperti Allahu Akbar tadi kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la di sini ini la di sini. Ini kan la ni lam alif bertemu hamzah ilah. Jadi dalam tajwid dinamakan mad ta'zim. Macam mad jaiz. Dia mad jaiz ni. Tetapi kerana dia menafikan ilah ini, disebabkan Allah, maka ulama tajwid menyebut ini sebagai mad ta'zim, namanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadarnya adalah 5 harakat. Asyhadu an la ilaha illallah. 6 harakat. Ya, tukang azan ni kalau boleh praktik lah. Lagu tu pasanglah, terpulanglah lagu tu. Asyhadu an la ilaha, udah berlagu dah. Illallah. Pasal pendek. Bolehlah panjang sampai 14 harakat tadi ni. Pada mad arid sukun ni. Jelaskan sebutan tu. Ada saya dengar dalam TV. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Ash-nya mana? Matikan ash tu. Alif shin mati di atas ash. Dari sudut tajwidnya. Asyhadu an wajib bergunnah. Asyhadu anna Muhammad wajib bergunnah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sampai 8 harakat. Sampai 14 harakat tu kan? Boleh sampai 14. Boleh lah. Gelek-gelek pun tak apalah. Tapi gelek biar padan-padan. Gelek suara lah maksud saya. Jangan dia menambah huruf ke dalam. Apa maksud menambah huruf? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh ada hamzah. Nampak macam sedap. Tapi boleh merosak dia punya tajwidnya. Jadi kalau boleh yang azan tu cuba dipraktikkan secara tajwid yang baiklah. Tadi kan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nak lurus asyhadu an la ilaha illallah. Sedang-sedang je lah. Tak payahlah gila-gila sangat kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua bolehlah gila. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh panjang lagi. Hayya mati di atas hay. Mari. Hayya, mari. Hayya 'alas shalah. Mad arid sukun. Boleh sampai 14 harakat. Yang pertama lurus, yang kedua selalunya gitulah.
awal-awal lagi dah bergelek-gelek kan, dia dalam lagu ni, saya buat lagu ni tahulah juga serba sedikit. Dia ada istilah dia, ada lagu asli, ada jawab. Ada aslinya, ada jawab. Maksud ada asli itu pertama tunjuk yang biasa ni. Yang kedua jawab itu yang tinggi itulah. Yang tinggi itu. Asyhadu anna hayya 'ala shalah. Contoh. Hayya 'ala shalah. Suara saya tak baik. Suara batuk. Itu untuk salah. Hayya 'alal falah. Sama juga macam ni. As-salatu khairum. As-salatu khairum. Ini baris dua bertemu dengan mim idgham al-ghunnah. Dengunglah. As-salatu khairum minan wajib al-ghunnah. Minan naum madlin. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukuplah. Allahu akbar, Allahu akbar. Memanjangkan sini kan? Kerana nak, ialah sesuai katanya azan ni menyeru orang. Takkan menyeru marilah kan, menasabahnya gitu. Mari kuranglah. Marilah lain. Sesuai lah gitu. Jadi saya meng-highlightkan benda ni, maksud saya ialah dari sudut tajwid kena jaga, tapi tidaklah menjadi sampai haram pula melebihkan, sebab dia bukan ayat Quran. Walaupun dia tanzil wahyu juga, dia bukan ayat Quran. Dan dia adalah nida, seruan menyeru orang supaya menunaikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bar tebal. Ni tafhim ra. Bar. Kalau dalam kitab ni ada sebut di antara kesalahan muazzin ialah memanjangkan a-nya ni. Bila memanjangkan a, seolah-olah bertambah hamzah pada Allah tu. A-nya dipanjang, itu salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nasabahlah. La mat jaiz. La ilaha illallah. Ini tajuk. Apa tadi tajuknya? Dalam kitab tajwid ni, tajwidul azan wal iqamah. Tajwidul azan wal iqamah. Saya baca sikit lagi. Kesalahan tadi ada banyak ni kesalahan ni. Tempat habis. Saya ulang. Pertama, kesalahan yang selalu berlaku ialah dia kata menambah hukum mad pada lebih daripada hadnya pada madlin. Maksudnya lebih daripada 6 harakat. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sama seperti mad adid sukun juga. Kemudian yang kedua tadi menambah mad asli pada lebih daripada 2 harakat pada perkataan Allah. Yang sebaiknya
sebaiknya 2 harakat lah. Dan kadar ukuran harakat ni berdasarkan kepada gerak suara tu. Kalau suara tu lambat, lambatlah. Kalau suara tu laju, lajulah. Yang ketiga, dia kata wa tarjih bil madfa'i. Tarjih ni istilahnya macam suara tu macam berulang pada hukum madfa'i, pada madfa'i, iaitu apa dia mengangkat suaranya, kemudian merendahkannya, dan kembali meninggikannya, kemudian merendahkannya. Nampak? Kejap rendah, kejap tinggi, kejap rendah, kejap tinggi. Ini lagu punya kerja lah ni. Dia tajwid ni kadang-kadang antara orang lagu dengan orang tajwid ada berbalah juga sikit lah kan? Berbalah juga. Tapi kalau hakim tajwid tu dia tahu tentang lagu, tentang taranum, dia agak fleksibel sikit lah, agak mana boleh terima lah, tengok kesesuaian. Tapi kalau orang tajwid tak tahu lagu, memang bergelek-gelek lagu dipotong ni habis markah kawan tu, habis lah. Itu pengalaman saya juga. Kemudian yang keempat, dia kata waziyadatul alifat maddiyah badalan minal fatahat. Fayaqula masalan Allahu Akbar. Macam dia kata menambahkan hamzah kepada Allah ni. Ada orang pandai kalkat macam ini. Kalau ada a ni, ini istifham. Adakah Allah? Adakah Allah itu maha besar? Bahaya. Ni kalau ada hamzah ni. Ni hamzah jadi hamzah istifham, maknanya tanda soal. Itu yang kesalahan yang keempat. Kesalahan yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yang keempat ni ada contoh sini. Menambah hamzah pada Allah, menambah hamzah pada akbar. Atau hayya 'ala shalah. Dibaca dah. Hayya 'ala shalah. Hanya panjang. Kan? Hayya 'ala shalah. Itu menambah juga. Salah. Hayya 'alal falah pun salah juga. Yang ke-5, wa ziyadatul hamzah wal alif bil mad al alif. Masalan ini pula menambah hamzah dan alif pada mad. Seperti dia mengatakan, seperti dia menyebut hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Gitu. Jadi ujungnya ni ada ni pada tulisan kitab ni. Dia kata menambah sini hayya 'ala shalah. Mana? Seolah-olah ada hamzah, 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 hamzah. Hayya 'ala shalah. Begitu. Salah juga. Jadi soal memasang lagu di sini ni, kalau boleh jangan ada terputus-putus. Kalau nak lurus-lurus. Hayya 'ala shalah, tetap ni wakafnya. Hayya 'ala shalah.
Jangan hayya 'alal falah. Itu macam apa? Macam sangkut kan? Ini dalam kitab ni sebut ni. Yang seterusnya kesalahan lagi yang lain ialah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau yaqul hassalah, salah betul lah, hassalah pula dibaca hayya 'as-salah. Salah lah, tak adalah buat itu. Itu kesalahan huruf namanya. Itulah di antara kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam azan. Sebagai kesimpulan pada perbahasan ini yang saya highlightkan tadi, supaya kita yang azan berhati-hati dalam melafazkan lafaz azan, supaya tidak berlaku kesalahan ketara dalam hukum-hukum tajwid. Sebab mentajwidkan azan pun adalah satu kemestian juga, walaupun tidaklah menjadi haram pula kalau terlebih harakat tadi kan, sampai boleh 14 harakat di sini. Okay, saya beri contoh sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebal kan? Ak ada keluar angin. Itu sifat huruf kaf. Ashhadu an la ini panjang 5 harakat jaiz mad ta'zim. Tapi kalau dia bacaan dia gerak dia lambat, panjang sikitlah. Ashhadu an la ilaha illallah. Boleh. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Dan jaga hayya 'alas salat. Jadi tak adalah terpanjang hayya, kan terpanjang tu. Jaga sikit. Hayya 'alas salat, yang sininya panjangkan. Hayya 'alal falah, sininya panjangkan. As-salatu khairum sini bolehlah gelek-gelek sikit. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itulah yang dapat saya ulas tentang kaedah azan yang menjaga hukum-hukum tajwid berdasarkan apa yang disebut dalam kitab Haqq Tilawah yang ditekankan oleh Tan Sri Muhammad Ismail dulu. Saya kursus tahun 89, lama dah, tahun 89. Dan kitab ni pun dia yang sebut, saya cari di Mekah, saya cari dulu. Yang ini yang Ustaz yang asli saya tak jumpa cari dalam rak dapat itu Ustaz. Jadi itulah sebagai sama-sama kita memahami kaedah azan dan hukum hakam mengenai azan itu ada di dalam kitab fikah. Bolehlah dilihat yang dikata ada tarjih ada di sana, apa tarjih itu, semua sunat tu, semua sunat. Yang selepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, si muazzin di sana disunatkan untuk tarjih. Lepas tarjih itu ialah
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kemudian disunatkan di sana juga bila hayya 'ala shalah memalingkan muka ke kanan. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah ke kiri pula. Jadi itulah panduan sedikit sebanyak tentang bagaimana kita melafazkan azan secara memelihara hukum-hukum tajwid yang dianjurkan oleh ulama tajwid lah tentang bab azan. Kadar itu yang dapat saya berikan. Minta maaf kerana suara saya tak berapa jelas, serak-serak. Bukan serak basah lagi, serak memang serak betul. Jadi minta maaf dan sama-sama kita tutup kuliah ini dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.